Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni malam ni saya nak share sikit pada peminat-peminat keladi, macam mana kita nak kahwin silangkan pokok keladi. Okey, so malam ni saya ada satu pokok yang berbunga dan dah keluar serbuk sari dia. Pokok ni ID dia Jazz. So malam ni dia dah keluar dia punya serbuk sari tu. So saya akan saya nak kahwinkan dia lah. Saya dah ready dia punya serbuk jantan tu. Tapi sebelum tu saya tunjuk dulu macam mana kita nak kenal yang bahagian jantan dan bahagian betina lah. Okey, ni bunga dia. Okey, macam mana kita kenal tu? Okey, yang ini bahagian atas ni adalah jantan dan bahagian bawah tu adalah betina lah. Saya belum buka. Sekejap lagi saya buka. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan. So sekarang ni dia dah bahagian jantan dia dah mengeluarkan serbuk sarinya. Kalau tuan-tuan boleh tengok macam berbulu-bulu tu. Itulah serbuk sari dia. Macam mana kita nak tahu serbuk sari dia dah keluar? Biasanya kalau keadaan pokok yang besar, keladi yang besar ni, biasanya bila dia keluar serbuk sari tu, dia akan mengeluarkan satu bau yang wangi tau. Bau dia macam bau daun, tak bau daun macam tu lah. Tapi dia memang wangi bau dia. So sekarang ni memang saya tengah bau wangi ni. So macam mana cara saya mengeluarkan serbuk sari dia, sekejap saya tunjuk. Okey, biasanya saya ready satu kertas A4 yang kosong lah untuk saya jatuhkan serbuk sari tu ke atas paper ni. Sekejap saya buat. Okey, biasanya saya akan mengangkat ni dan saya akan terbalikkan dia, bunga ni macam ni. Saya terbalikkan dan saya akan letakkan dia. Saya akan ketuk batang dia dan serbuk tu dia akan jatuh. So saya tak boleh nak tunjuk cara dia depan-depan sebab saya sebelah tangan je ni. Tapi cuma saya maklumkan, saya akan tonggengkan macam ni dan saya akan ketuk batang bunga tu, dan serbuk dia akan jatuh ke atas kertas tu. Nanti saya tunjuk hasil dia. Okey, ni hasil yang saya dah ketuk. So kalau tuan-tuan nampak serbuk ni yang kuning-kuning ni, tu serbuk sari dia. Saya tak sentuh langsung. Ada orang dia sentuh guna berus ataupun jari, tapi saya tak sentuh langsung. Saya hanya ketuk dan dia jatuh di atas kertas ni lah. Semasa saya nak kahwinkan dia, baru saya sentuh. Okey. So ni saya dah jatuhkan dia. So dah habis lah. So saya akan buka dia punya seludang bawah tu. Jadi tuan-tuan kena ready pisau lah. Biasanya saya guna pisau dan gunting. Saya ready pisau dan gunting. Okey, ini yang saya dah ambil serbuk sari dia daripada pokok yang sebelum ni. ID dia cat tumpah kuning. So saya dah ambil ni. Saya simpan dalam bekas Tupperware ni dan saya letak di dalam peti ais.
letak dalam peti ais di tempat simpanan sayur. Bila kita simpan situ, dia boleh bertahan sebulan ke 2 bulan dia boleh bertahan. So sementara tu kita boleh tunggu pokok yang lain lah yang berbunga kita simpan. Okey, sementara tu tuan-tuan tengoklah saya akan buka dia punya seludang tu di bahagian bawah tu untuk tunjukkan bahagian betina dia. So dah terbuka. So kita bersihkan ni biar dia sehingga habislah dia punya sarung. Okey, ni saya dah buka. So dari sini kita boleh kenal lah yang mana satu jantan dan mana satu betina. So yang bahagian atas ni sehingga sini ini adalah jantan. Dan di bawah, bahagian bawah ni biasanya bawah ni rupa dia macam jagung lah, senang cerita. Bahagian bawah ni je, ini adalah betina. Dan bahagian bawah ni ketika matang ni dia ada sejenis lendiran yang melekit di kawasan ni. Lendiran ni yang akan melekatkan sari tu di badan dia lah. So apa yang perlu kita buat sebelum kita kawinkan dia? Yang pertama sekali, yang paling penting sekali, tangan kena cuci dengan bersih dengan sabun sebersih-bersihnya. Kerana kalau tangan tu tak bersih, kemungkinan besar bunga yang kita kawinkan tu tak jadi. So biasanya saya gunakan ni kedai RM2 je. Tisu basah dan juga tisu dapur. Tisu basuh.
Tisu basuh. Tisu dapur. So mari kita start. Biasanya bila kita leset, kita bahasa KL ni, tak tahulah bahasa KL ke bahasa Selatan ke, kita panggil leset. Bila kita calik-calik ke sini, kita panggil leset. Bila kita leset, bila kita sentuh je yang bahagian betina tu, tangan kita akan melekit. Bila melekit tu, sebab tu lah kita perlukan tisu basah untuk lap kembali jari kita yang melekit tu. Sebab kalau kita tak cuci tangan kita yang melekit tu, kita tak boleh ambil sari yang lain. Dia tak melekat. Okey, saya mulakan dengan serbuk sari daripada ID cat tumpah kuning. Saya nak turunkan kamera pun susah. Saya sebut je lah tak payahlah saya tunjuk, nanti orang tak tahu. Okey, ni yang saya dah buka. So tangan dah bersih. Just sentuh je. Jangan tekanlah, sentuh je. Dan lesetkan ke betina ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita ada 5 jari kan? Jari ni dah melekit, kita tukar jari ni pula. Okey. Buat benda yang sama. Okey, jari seterusnya. Kutip semua. Okey. Tekan dengan lembut saja. Okey. Okey. Serbuk sari yang cat kuning tu dah habis. So kita campur dengan serbuk sari dia sendirilah. Bila kita gunakan sendiri, kita panggil dia adalah silangan tunggal. Bila kita guna balik, dia dipanggil silangan tunggal. Okey. Saya stay sini sebab dia mudah kalau pegang dua tangan. Jadi saya guna stand je lah kamera ni. Okey, kita mula sekali lagi. Depan dah sudah, kita pergi ke belakang dia. Dia lagi banyak lagi bagus. Peluang untuk dia jadi tu tinggilah bila serbuk sarinya ada banyak.
Lekatkan sampai kita rasa tangan kita tu rasa tak ada rasa melekit. Mana rasa macam dia dah diselaputi oleh apa tu, serbuk sari tu. Tu maknanya penuh lah kita letak tu. Okay, ni kotor ni kan, kita lap dengan tisu basah, buang balik. Sebab kalau tidak dia tak melekat. Kita bubur pun lagi tak melekat. Sebab dia dah melekat dekat jari kita, dah penuh dengan lendir tu kan. Sulap. Letak sampai bawah-bawah dia. Bawah sekali pun tu. Sebab tu penting kita buka seludang dia sampai habis. Sampai betul-betul dia habis. Supaya mudah kita letak di bahagian bawah. Kalau tidak rugilah, rugi. Kita bubur atas ya rugilah. Bawah tu kita tak isi. So okay. Biasanya bila dah macam ni, saya akan selungkupkan dengan plastik jernih. Plastik jernih dan dia macam mana cakap? Dia tinggilah, jangan rapat ke sini. Dia tinggi dan plastik tu kita buat lubang atas. Tujuan kita selungkup tu supaya dia tak kena air. Bunga ni bila kita dah kahwinkan, kita tak boleh kena air dekat kawasan ni. Bila kena air, rosak terus. Jadi kita selungkup tu supaya tak kena air lah. Kadang-kadang kita siram tu terkena air. Siram pokok kan, terkena air. Jadi bila saya sarankan, bila kita dah kahwinkan bunga ni, kita jangan siram daun lah. Kita siram tanah je. Daun tak payah siram. Lepas tu letak di tempat redup lah, supaya tak kena hujan. Bukan tempat redup, tempat berbumbung. Berbumbung supaya tak kena hujan. Dan plastik tadi saya kata berlubang kan. Lubang sebab apa? Sebab dia beruap. Bila kita tak buat lubang, dia akan beruap. Bila beruap dalam tu berair juga, dia akan kena air juga. Sebab tu saya suruh lubangkan supaya uap dia keluar. Kadang-kadang orang letak cawan. Ada kawan saya letak cawan. Saya kata tak boleh. Bila cawan tu dia cawan tu berat, kap berat, dia akan terkena ni bahagian atas cawan tu dia berpeluh-peluh, akan kena air juga.